Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, kawan-kawan semua di Current Sphere MY. Kawan-kawan semua, PRN Sabah ini semakin hampir. DUN pun sudah bubar. Dan sekali lagi pentas politik Sabah ini penuh dengan drama, rundingan yang tertutup dan rasa tidak puas hati dan juga mungkin pengkhianatan dalam gabungan sendiri. Persoalannya, adakah kita akan melihat DAP dan juga APKO memberontak, bertanding dengan logo masing-masing dan meninggalkan semangat kesatuan Pakatan Harapan? Inilah yang sedang hangat diperkatakan di belakang tabir sekarang, dan malam ini dalam video kali ini kita akan bongkarkan segala yang berlaku dengan penuh kontroversi dan juga pendedahan yang tidak boleh kita lepaskan. Jadi jangan lari ke mana-mana kawan-kawan, karena cerita ini bakal membuatkan Anda terfikir sama ada gabungan politik di Sabah benar-benar bersatu ataupun sekadar wayang saja. Baiklah, cerita bermula apabila dua parti komponen Pakatan Harapan di Sabah yaitu DAP dan juga APKO dilaporkan sedang mempertimbangkan serius untuk tidak menggunakan logo Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri akan datang. Sebaliknya, mereka mungkin akan kembali kepada logo asal masing-masing. Kenapa? Jawabannya karena rasa kecewa terhadap formula pembagian kursi yang dipersetujui bersama Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS. Rundingan yang sepatutnya menjadi titik persetujuan kini menjadi titik retak dalam gabungan. Menurut sumber dalaman DAP, masalah kali ini berpunca daripada pembahagian kerusi yang dirasakan sangatlah tidak adil. Berdasarkan formula rundingan itu, DAP perlu berkongsi dengan APKO hanya 5 kerusi masing-masing, sementara Amanah menuntut 5 kerusi dan PKR pula menuntut sehingga 13 kerusi. Bayangkan, PKR mendapat bahagian paling besar, sedangkan dalam PRN lepas mereka tidak menang sebanyak DAP. Pada pilihan raya negeri sebelum ini pun DAP bertanding di 7 kerusi dan menang 6 daripadanya. Kejayaan ini menunjukkan kekuatan akar umbi DAP di Sabah dan mereka pastinya mahu mempertahankan kerusi-kerusi itu. Jadi apabila tiba-tiba agihan kerusi dikecilkan, tidak heranlah mereka marah dan mula berpikir untuk bertanding dengan logo sendiri. Dari pihak APKO pula mereka mengesahkan bahwa perbincangan dalaman tentang penggunaan logo sendiri memang sedang berlangsung. Menurut sumber, APKO tidak menolak logo PH, tetapi tekanan daripada akar umbi tidak boleh diabaikan. Jika pembahagian kerusi dianggap tidak adil, maka jalan terbaik ialah keluar daripada bayang-bayang logo gabungan. Dengan kata lain, mereka mahu menjaga maruah politik mereka sendiri. Lebih menarik, berdasarkan cadangan semasa, PH dijangka untuk menuntut 23 kerusi, 13 untuk PKR, 5 untuk DAP, dan 5 untuk APKO. Amanah pula walaupun tidak mempunyai sebarang kerusi yang disandang di Sabah, turut berani menuntut 5 kerusi. Tidakkah ini pelik? Parti yang tidak mempunyai rekod kemenangan mahu kuota sama banyak dengan DAP yang terbukti lebih kukuh di Sabah. Logiknya ini akan menimbulkan keresahan, terutamanya apabila DAP dan APKO yang berasa hak mereka dirampas sedikit demi sedikit. Namun isu ini tidak terhenti di situ. Situasi bertambah rumit apabila kita masukkan faktor GRS dan juga Barisan Nasional. Gabungan Rakyat Sabah merancang untuk bertanding di 55 kerusi, sedangkan jumlah kerusi keseluruhan DUN Sabah adalah 73. Ini bermakna hanya 18 kerusi yang tinggal untuk dibahagi antara semua rakan kongsi yang lain. Tambahan lagi, Barisan Nasional juga menuntut sekurang-kurangnya 14 kerusi dan kemungkinan besar akan bertembung dengan GRS. Jadi boleh bayangkan betapa sempit dan bercelaru keadaan rundingan kerusi ini. Menurut sumber dalaman PH, isu ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar logo. Ia adalah soal kelangsungan parti-parti kecil dalam gabungan. DAP dan APKO kini berada di persimpangan.
Adakah lebih selamat untuk kekal di bawah satu bendera besar ataupun lebih menguntungkan untuk mempertahankan identiti mereka sendiri? Tekanan semakin kuat karena pembubaran DUN sudah pun berlaku dan mereka perlu segera membuat keputusan. Kalau kita imbas balik sejarah, pada PRN Sabah yang lalu DAP dan Amanah menggunakan logo warisan sebagai sebahagian daripada gabungan Warisan Plus, sementara itu PKR dan APKO menggunakan logo masing-masing. Namun kali ini suasana nampaknya lebih mencabar, dengan ketidakpuasan hati semakin ketara. Disinilah muncul persoalan kontroversi yang kita kena bincangkan bersama-sama kawan-kawan. Adakah PH benar-benar satu gabungan yang adil di Sabah? Ataupun adakah parti-parti kecil sekadar menjadi pelengkap untuk kuasa besar seperti PKR menentukan hala tuju? Bayangkan, jika DAP dan APKO benar-benar bertanding dengan logo sendiri, tidakkah itu tanda retaknya gabungan PH dari dalam? Malah ia boleh menimbulkan image bahwa gabungan ini tidak mampu bersatu hati menghadapi lawan, sebaliknya sibuk bergaduh sesama sendiri mengenai kerusi. Lebih jauh lagi, adakah strategi ini akhirnya akan menguntungkan lawan politik mereka? Sejarah politik Sabah penuh dengan perpecahan dan pertembungan dalaman yang akhirnya memihak kepada pihak lawan. Jika PH berpecah logo dan berpecah undi, tidakkah itu bermaksud membuka ruang yang lebih besar untuk GRS, Barisan Nasional, ataupun bahkan warisan untuk kembali dominan? Kontroversi ini tidak boleh dipandang ringan, sebab itu persoalan yang perlu kita renungkan bersama pada video kali ini. Adakah DAP dan APKO benar-benar berani untuk keluar daripada bayang-bayang PH demi mempertahankan maruah politik mereka? Ataupun ini adalah sekadar ugutan politik untuk menekan PKR supaya memberi lebih banyak kursi? Dan yang lebih pedas lagi, bukankah pelik apabila parti seperti Amanah yang tidak mempunyai rekod kemenangan di Sabah masih lagi berani menuntut 5 kursi? Tidakkah ini menimbulkan persoalan tentang siapa sebenarnya yang lebih layak memimpin strategi PH di Sabah? Jadi kawan-kawan semua, penonton-penonton sekalian, persoalan kontroversi kita pada video kali ini, adakah PRN Sabah kali ini akan menyaksikan Pakatan Harapan berpecah belah di depan mata rakyat? Ataupun mereka akan berjaya menutup retakan ini sebelum terlambat? Dan kalau mereka berpecah, siapa sebenarnya yang untung? Pikirkan betul-betul kawan-kawan, karena politik Sabah jarang sekali tenang. Ia penuh dengan kejutan, penuh dengan tikaman dari belakang, dan penuh dengan cerita-cerita yang akhirnya membentuk lanskap politik Malaysia secara keseluruhan. Dan jangan lupa PRN Sabah sering menjadi titik mula perubahan politik di peringkat nasional. Dan dengan itu saya ingin tinggalkan Anda dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Kalau DAP dan APKO benar-benar keluar daripada payung Pakatan Harapan, adakah ini akan menjadi titik mula kejatuhan gabungan itu di Sabah? Atau mungkinkah ini semua hanyalah strategi untuk menakut-nakutkan rakan sekutu mereka? Apa pandangan Anda semua? Adakah ini tanda yang PH ini sebenarnya sudah semakin rapuh di Sabah? Ataupun sekadar drama politik menjelang PRN? Nah, apapun, tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah karena perbincangan kita pada video kali ini memang belum lagi berakhir tanpa suara Anda. Jangan juga lupa untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini Currents VMY, karena di sini kita bongkar semua cerita kontroversi politik tanah air yang ramai tidak berani kupas ataupun ulas. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya dengan lebih banyak rahasia, pendedahan, dan persoalan yang akan membuatkan Anda terfikir panjang. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian sahaja, terima kasih semua.